Pembahagian tugas. Meskipun telah diterangkan dalam ayat-ayat dan telah terbukti dalam sejarah hidup Rasulullah SAW sendiri bahawa lelaki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman, bahkan setengahnya memimpin yang lain, sebagaimana yang tersebut pada ayat yang telah kita salin. Maka Islam pun mengetahui dan menjaga pula keadaan fizikal perempuan. Jangan sampai dia memikul hal yang tidak dapat dipikulnya. Masyarakat manusia adalah gabungan antara keaktifan lelaki dengan kepasifan perempuan. Merekalah yang mendirikan rumah tangga. Jelas sekali bahawasanya rumah tangga yang aman, damai ialah gabungan antara tegapnya lelaki dengan halusnya perempuan. Lelaki mencari dan perempuan mengatur. Tidak boleh satu rumah tangga berdiri kalau hanya kemahuan lelaki sahaja yang berlaku, dan tidak boleh rumah tangga berdiri kalau hanya kehalusan lemah lembut perempuan sahaja yang terdapat. Gabungan lelaki dan perempuanlah yang menimbulkan keturunan. Daripada kasih ibu dan sayang bapa dibentuk jiwa anak-anak yang kelak akan tiba gilirannya, dan mereka pula yang mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu, setelah kita kemukakan contoh teladan pada diri Nabi Muhammad SAW sendiri dengan isteri baginda Khadijah dan Ummu Salamah, demikian pula lah yang berlaku dalam masyarakat manusia semuanya. Agama mengatur perkahwinan sehingga keturunan menjadi sah. Seorang anak jelas siapa ayahnya. Mentang-mentang sama hak dan kewajipan antara lelaki dengan perempuan, bukanlah bererti bahawa pekerjaan hanya pada bahu lelaki yang kuat memikulnya, disuruh dipikul pula oleh perempuan. Oleh sebab itu, Islam menjelaskan bahawa meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajipan, namun pekerjaan mesti dibahagi. Tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, bahawa pada suatu hari masuklah seorang perempuan bernama Asma binti Yazid ke dalam majlis baginda. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ini ialah utusan daripada perempuan-perempuan datang menghadap engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutus engkau kepada kaum perempuan sebagai mana engkau diutus untuk lelaki. Kaum perempuan duduk di dalam rumah tangga kamu, yakni lelaki. Kami yang memasakkan makanan kamu dan kami puaskan syahwat kamu. Kadang-kadang kalian pergi dari rumah, entah pergi musafir atau naik haji atau berjihad. Maka kamilah yang tinggal menjaga rumah tangga kamu. Kamilah yang memelihara harta benda kamu, dan kami yang mendidik anak-anak kamu. Lalu dilebihkanlah kamu daripada kami. Kamu pergi solat Jumaat, kamu pergi berjemaah dan pergi berjuang jihad fi sabilillah. Apa lagi yang untuk kami ya Rasulullah?" Setelah selesai perkataan perempuan itu, menolehlah Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat baginda yang duduk mengelilinginya. "Sudahkah kalian dengar yang seumpama pertanyaan perempuan ini? Sudahkah kalian ketahui apa isinya?" Lalu Nabi Muhammad SAW menolehkan wajahnya yang mulia kepada Asma binti Yazid radhiyallahu anhu, dan baginda berkata kepadanya, "Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu, perempuan-perempuan yang mengutuskan kamu kemari ini, bahawasanya ketaatan serta mengamalkan apa yang diredainya adalah lebih mengimbangi segala kelebihan yang ada pada lelaki itu." Mendengar jawapan Rasulullah SAW yang demikian, berseri-serilah wajah Asma binti Yazid. Lalu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun meninggalkan majlis itu. Kemudian disebut lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani
daripada Ibnu Abbas, maka datanglah seorang perempuan ke dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ini ialah utusan daripada perempuan-perempuan dan datang menghadap engkau. Ini soal jihad. Ia diperintahkan Allah kerana lelaki. Kalau mereka menang dalam jihad, itu mereka mendapat pahala. Dan kalau mereka mati terbunuh, mereka pun adalah hidup di sisi Tuhan dan diberi rezeki. Sedang kaum wanita adalah yang selalu menjaga mereka di rumah tangga. Apakah gerangan yang akan kami dapat?" Rasulullah SAW menjawab, "Sampaikanlah kepada kawan-kawanmu sesama perempuan itu jika bertemu bahawasanya taat setia kepada suami dan mengakui akan hak suami itu adalah sama nilainya dengan perjuangan lelaki sebagai yang engkau tanyakan itu. Cuma sayang sekali, sedikit antara kalian yang patuh mengerjakannya. Hanya perempuan yang kurang sihat jiwanya lah yang akan ingkar kepada pembahagian tugas seperti ini, atau perempuan-perempuan yang gagal dalam mendirikan rumah tangga. Lalu dia kasak kosok mempertontonkan diri keluar meminta persamaan hak dengan lelaki, namun dia tidak kenal lagi di mana batas hak itu. Sampai kepada mengerjakan ibadah, agama Islam meletakkan perintah yang bersesuaian dengan keadaan diri wanita. Meskipun lelaki dan perempuan sama wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu dan dianjurkan mengerjakan sembahyang-sembahyang yang sunat nawafil, namun ketika wanita menemui masa haid, dia tidak diwajibkan sembahyang. Dia tidak dapat mengerjakan sembahyang selama 6 hari sebab haidnya dan tidaklah wajib diqadakkan. Meskipun lelaki dan perempuan sama-sama diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, namun waktu haid dia pun tidak usah puasa. Qadak saja pada hari yang lain yang tempohnya terbuka selama 11 bulan dari pangkal Syawal hingga ke hujung Syaban. Oleh sebab tanggungjawabnya dalam memelihara rumah tangga, perempuan tidak diwajibkan pergi solat Jumaat seperti orang lelaki. Bahkan berjemaah ke masjid tiap-tiap waktu pun tidak diwajibkan. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Terjemahannya, rumah mereka lebih baik buat mereka. Tetapi dalam hadis ini juga diterangkan bahawa kalau mereka ingin juga turut solat Jumaat dan berjemaah, janganlah dihalangi. La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kamu larang perempuan kamu pergi ke masjid. Cuma pada waktu hari raya, baik Aidilfitri atau Aidiladha, mereka dianjurkan pergilah bersembahyang beramai-ramai ke tempat melakukan sembahyang hari raya itu, yang biasanya dilakukan di tanah lapang. Dan kalau mereka sedang dalam haid, pergi jugalah dan berdirilah di pinggir saf ketika perempuan lain sedang bersembahyang, dan duduklah bersama ketika mendengar khatib membacakan khutbah. Ini adalah hari raya. Biar semua kita menikmatinya. Pada 2 hadis yang kita nyatakan di atas tadi tentang utusan kaum wanita menghadap baginda Nabi, dijelaskan bahawasanya jika taat setia kepada suami, menjaga rumah tangga dengan penuh tanggungjawab, pahalanya adalah seimbang dengan pahala suaminya yang pergi ke medan perang. Kita banyak yang mengalami bahawasanya kejayaan kita keluar rumah menempuh perjuangan hidup sangat bergantung kepada kesetiaan isteri menjaga benteng rumah tangga. Dalam buku Roman, dalam bahasa Hamka misalkan rumah tangga itu kapal berlayar di lautan, ombak bersabung di buritan, tali temali berentangan, layar terkipas kiri kanan. Yang seorang tegak di kemudi, seorang tegak di haluan. Jika keduanya sama pandai, selamat sampai ke tujuan. Jika keduanya tidak bijak,
atau salah seorang tidak bistari karam di tepi kapal itu tidaklah sampai ke tujuan. Pengorbanan itulah yang selalu diminta daripada kedua belah pihak. Yang lelaki sampai putih rambut di kepala, mencarikan keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga, memelihara rumah tangga, menyelenggarakan suami, mendidik anak-anak. Kedua-duanya sama-sama berkorban. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis bahawa yang wajib pergi berperang menyambung nyawa ialah lelaki. Namun jika satu waktu perempuan hendak ikut pergi bersama suaminya atau dengan anaknya, dibukakan baginya pintu untuk berjihad. Mereka ikut ke medan perang untuk menyediakan makanan dan membalut luka. Nabi Muhammad SAW sendiri, seperti kita sebutkan dalam karangan yang lalu, membawa isterinya Ummu Salamah ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Dalam hadis-hadis yang sahih disebut bahawasanya Ummu Sulaim radhiyallahu anhu, ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ikut dalam peperangan Hunain, dan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam peperangan Uhud. Terkenallah nama Khansar, penyair wanita pada zaman jahiliah. Dia terkenal kerana meratapi saudaranya Ashqa dan Qulaib yang tewas dalam peperangan dengan kabilah musuhnya, sehingga syair-syairnya meratapi saudaranya yang tewas itu membawa namanya terkenal. Namun setelah datang zaman Islam, iman masuk ke dalam hatinya. Dia telah mengerahkan putera-puteranya, 4 orang lelaki yang sedang muda remaja, supaya turut jadi mujahid dalam peperangan Al-Qadisiyah yang terkenal. Kebetulan keempat putera itu mencapai syahidnya di medan perang. Khansar tidak meratap, melainkan menyatakan kebanggaan hatinya kerana putera-puteranya wafat kerana agama, dan harapannya hanya satu, iaitu kelak dia akan bertemu dengan putera-puteranya itu kembali di akhirat. Ummu Sulaim yang kita sebutkan sejajar dengan Fatimah puteri Nabi Muhammad SAW di atas tadi ialah ibu kepada Anas bin Malik dan isteri kepada Abu Talha. Maka suaminya Abu Talha itu berkata bahawa Ummu Sulaim dalam peperangan Hunain selalu berdiri tidak jauh dari baginda. Dia bersedia mati lebih dahulu sebelum Rasulullah SAW terkena apa-apa daripada musuh, dan dia selalu menyisipkan sebuah khanjar, parang atau pedang yang besar dan bengkok pada pinggangnya, dan dia katakan kalau seorang musyrikin berani mendekati dia, akan disudahinya nyawa orang itu dengan khanjar tersebut. Tadi telah kita salinkan bahawasanya seseorang perempuan diwajibkan taat setia kepada suaminya. Ketaatan itu ialah imbangan daripada perjuangan suaminya berjuang di medan perang atau di medan hidup. Oleh itu, perempuan diperintahkan untuk taat kepada suami. Sampai ada hadis mengatakan yang bermaksud, kalau sekiranya aku dibolehkan menyuruh seorang sujud kepada orang lain, nescaya perempuanlah yang akan aku suruh sujud kepada suaminya. Tetapi apa pula perintah Rasulullah SAW tentang sikap seorang suami terhadap isterinya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang baik antara kamu ialah orang yang baik terhadap ahlinya, dan aku sendiri adalah baik terhadap ahliku. Dalam tambahan lafaz, wa ma akraman nisa'a illa karimu wa la ahanahunna illa la'im. Yang bermaksud tidaklah
memuliakan atas perempuan melainkan orang yang mulia, dan tidaklah yang menghinakannya melainkan orang yang hina juga. Orang-orang perempuan moden tidak usah cemas. Islam tidaklah memerintahkan orang sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan tidak diperintahkan sujud suaminya. Yang diperintahkan hanyalah kesetiaan sebagai imbangan daripada perintah Rasulullah SAW kepada lelaki tadi. Kalau hendak dimasukkan hitungan orang yang muliawan, setiawan, hendaklah anggap mulia ahlinya, isterinya. Dan kalau ahlinya dan isterinya dianggapnya hina, tanda dialah yang hina.